Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukru lillah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi pada malam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Gerak hati kita, gerak kaki kita boleh mari duduk dalam majlis Ihya Sunnah pada malam ini. Seperti biasa pada malam ini kita mudah-mudahan masuk dalam arti Ihya Sunnah. Kita mari dengar hadis Nabi, yang mana pada malam ini saya ambil daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, daripada sahih kitab selepas daripada Al-Quranul Karim, ialah namanya kitab Al-Jami'us Sahih ataupun Sahih Al-Bukhari, dan bawah sikitnya Sahih Muslim, yang mana hadis yang kita akan sama-sama muzakarah, sama-sama dengar pada malam ini, iaitulah hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam babu An-Nikah. Dan Imam Al-Bukhari catat hadis ini, dan juga Imam Muslim, yang mana dia panggil hadis muttafaqun alaih. Jadi apabila hadis duduk dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka tidak payah kita pergi siasat sanad-sanad dia adakah termasuk dalam hadis yang sahih ataupun dhaif. Jadi senanglah kalau ayat kata dalam Al-Bukhari dan Muslim, tak ada kena kita siasat sanad-sanad dia dah. Alhamdulillah, hadisnya berbunyi, dia kata, an Anas bin Malik yaqulu jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata daripada Anas, sahabat Nabi, khadim Nabi, dia kata ada satu ketika, satu masa tu ada sekumpulan rahtin, satu jemaah ataupun satu kumpulan daripada sahabat-sahabat Nabi kita. Dia pakat satu kumpulan ni ila buyuti azwajin Nabi, pakat pergi kepada rumah isteri-isteri Nabi, pergi kepada rumah Aisyah, pergi kepada rumah Hafsah,
pergi kepada rumah Maimunah, pergi kepada rumah Hindun, pergi kepada Ummu Habibah, pergi kepada rumah Ummi Salamah, pergi kepada rumah Juwairiyah, pergi kepada rumah Safiyah, isteri-isteri Nabi semua tu, yang mana di zaman Rasulullah SAW. Jadi rumah dia ni duduk di kalau kita tengok di Masjid Madinah tu, balik Babu Jibril ataupun Babu Nisa, pas daripada kubur Nabi kawasan sebelah kiri tu, sebelah kubur Ma'la. Sebelah kubur Baqi' itu. Ya berderet situ tu bilik-bilik rumah isteri-isteri Nabi belakang. Ya duduk kawasan tu. Sebilik sore. Setelah mana Nabi kita hijrah mai ke Madinah, maka dibina isteri-isteri dia hijrah mari. Dalam 10 orang tu ada bilik sebilik sore. Jadi tak ada jauh dengan masjid lah ni duduk dalam masjid. Kalau itu Anas bin Malik dia kata satu ketika, satu masa tu, satu kumpulan daripada sahabat ni pakat pergi rumah isteri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Pergi apa? Pergi tanya tentang ibadat Nabi. Di sini ulama muhaddisin dia ambil kata gitu tomoknya para sahabat dulu nak tahu macam mana ibadat Nabi kita sewaktu dia berada dengan isteri-isteri dia, sewaktu dia berada di dalam rumah-rumah dia. Jadi orang yang lebih alim, orang yang lebih tahu, orang yang lebih faham, orang yang tengok kelakuan ibadat Nabi yang banyak sekalinya, tidak lain dan tidak bukan para isteri ummahatil mukminin. Jadi orang lain tu kadang-kadang duduk sekali dengan Nabi satu ketika, tidak duduk ke satu ketika. Tapi oleh isteri-isterinya ni dia akan melazimi Rasulullah, duduk sekali dengan Nabi. Dia mahu tahulah salat bela amal ibadat Nabi lagu mana, puasa Nabi lagu mana, qiyam Nabi lagu mana, salat Nabi lagu mana, khidmat Nabi di rumah dia lagu mana. Jadi sahabat pakat pergi tanya. Ayat dulu ni dah nak tahu hakikat kaifiat cara buat amal ibadat hak Nabi kita buat supaya demo lagi amal kata. Ni para sahabat dulu dia terlekat masalah gapo dia selalu pergi tanya Nabi, apabila Nabi jawab buat cukup sudah. Maka di zaman kita lah ni Nabi sudah tak ada, maka dia tinggal para ulama sebagai warasatul anbiya. Maka kita terlekat masalah gapo di hari kita, di zaman kita lah ni, kita kena pergi tanya ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama hak mu'tabarin. Ulama-ulama hak yang berpegang dengan Alkitab was Sunnah. Kerana Nabi tinggal Alkitab was Sunnah, kita tak faham as-Sunnah, kita tak faham Alkitab, maka kita kena tanya orang yang reti Al-Quran, reti As-Sunnah, biar waktu baik mari masalah lagu mana. Kita tanya dia. Itu bagi zaman kita lah ni. Jadi di dalam sahabat tu kita tanya terus, kita tanya Nabi selalu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begitu lobanya sahabat masalah ibadat. Nak betul ibadat demo. Nak betul dengan hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sudah ditanya, falamma ukhbiru, manakala diceritakan kepada mereka, maka isteri Nabi tak apa royak. Nabi semaya dia lagu ni, Nabi puasa dia lagu ni, Nabi qiyamnya lagu ni, Nabi tahajud dia lagu ni, Nabi witir dia lagu ni, Nabi semaya rawatibnya lagu ni semasa ada di rumah dia. Apabila bagi tahu wasiat kepada para sahabat kita tanya tadi, ka'annahum taqalluha. Jadi apabila royak siap dia mau banding dengan hak Nabi buat dengan hak demo buat. Banding semaya Nabi dengan semaya demo. Banding puasa Nabi dengan puasa demo. Banding ibadat Nabi dengan ibadat demo. Jadi taqalluha, demo kata demo buat ni kurang. Tak cukup. Kalau banding dengan hak Nabi. Jadi taksir banyak, kurang banyak nak banding dengan hak Nabi. Lalu tu apabila kurang, pakat bersorak apa dia? Wa aina nahnu minan nabi.
kita dengan Nabi ni macam mana. Nabi dia kata qad ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Nabi maksum, dosa hak lalu, dosa hak lepas Tuhan ampun. Tak ada dosa dia. Nah, maksum daripada dosa besar dan juga dosa kecil Nabi kita. Lepas tu dia ada bahar buat dia. Nah, bahar guna tak dia panggil. Dia kata tengok Nabi ni dosa pun tak ada, dosa Tuhan ampun, dosa tak ada, maksum daripada dosa, ibadat banyak. Pak kita ni pernah dengan gelomak tak, dengan dosa, dengan apa, tidak maksum, tak ada siapa dia maksum. Pak kita ni dosa banyak. Macam mana ibadat kita, semaya kita kalau banding dengan Nabi, Nabi banyak. Sedangkan dia tak ada dosa, dia maksum. Kita ni orang dosa banyak, sedangkan ibadat kita kurang. Sepatutnya orang kita yang banyak berdosa ni kena banyak ibadat lebih daripada Nabi. Sepatutnya lagu tu, al-mafrudnya lagu tu. Tapi tak, kita ni kurang. Berat kita ni. Dah, duk muzakarah buat dia. Qala ahaduhum, maka berkata salah seorang daripada mereka. Dia kata kan, amma ana fa inni usallil laila abadan. Dia kata aku lepas pada ni aku nak semaya sepanjang malam sokmo-sokmo. Tahajud nak semaya tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Dah siapa cerah, siapa subuh. Ni orang hak ramai-ramai tu fikir dia. Kerana dia kata dia ni kurang. Tu orang yang pertama. Wa qala akharu ana as-sumud dahra. Hak yang kedua pula dia kata aku lepas pada ni aku nak puasa sunat semua-semua. Lain daripada hari raya, lain daripada hari yang dilarang puasa, aku nak puasa sepanjang tahun, nak puasa semua. Yang kedua, wala uftir, aku tak saya buka puasa, nak puasa semua, puasa sunat lah. Wa qala akharu, dan berkata orang yang tiga, ana a'tazilun nisa, aku ni tak saya masuk dekat dengan orang tina, tak saya bining. Sebab apa? Sebab bining ni kadang-kadang wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Supaya dengan harta juga Allah Ta'ala kurniakan harta kepada kita dalam keadaan tulah juga dia kurniakan bersama-sama dengan harta tu banyak fitnah. Allah Ta'ala kurniakan isteri, Allah Ta'ala kurniakan anak melalui nikah dengan isteri kita, nikmat. Dalam keadaan itu juga ada fitnah. Kalau itu dia ni takut, kalau bini boleh anak susah, sibuk, tak ada nak buat amal ibadat. Mana cara bini lagi, mana cara anak lagi, mana nak hantar anak pergi sekolah lagi, mana nak cari saraf bini lagi, mana nak saraf anak lagi, banyak. Kalau itu baik tak sah bini buat amal ibadat seni. Kau duk sejik ngati. Dan salah lagi itulah tak sah bini. Pakat ada bahas buat dia dua tiga kumpulan tadi, kumpulan tadi. Dalam keadaan itulah faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Tubai Nabi mari jumpa dengan fak demo sekumpulan tadi pakat ada mesyuarat fak demo. Faqala, Nabi kata antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Fak muning pakat dok kata gini-gini. Hak yang pertama tak saya nak semaya semua, semaya qiyamul lail. Orang yang kedua nak puasa semua, orang yang tiga nak tasbih bini gini-gini. Fak mu dok kata ama wallahi inni la aksyakum. Nabi kata coba tengok aku sendiri ni. La aksyakum lillah, aku ni orang yang paling takut pada Allah. Tak ada di atas muka bumi orang yang paling aksyak, paling takut pada Allah, aku. Wa atqakum, paling takwa kepada Allah ni tak ada, aku. Tapi Nabi kata lakinni, aku asumu, aku puasa, wa uftir, aku buka puasa. Bukan puasa semua dak, puasa gatik, buka gatik, puasa gatik, buka gatik. Wa usalli wa arqud, aku semaya, aku tidur, bukan aku semaya telah sampai malam, ambil daripada berjaga malam sampai cerah semua, ataupun semaya tahajud semua, semaya qiyamul lail semua, tak ada berhenti langsung. Dak, aku semaya, aku tidur. Nah, aku puasa, kadang-kadang aku tak puasa, kadang-kadang aku semaya, kadang-kadang aku tak semaya, tidur. Wa arqudu,
Wa atazawwajun nisa, aku berkahwin dengan retina. Nah, aku bernikah kahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, kepada jalanku, maka Nabi kata dia tu bukan daripada jalan aku dah. Habis cerita hadis ni. Jadi maka kita mari tengok ulama dia ambil buat kesimpulan daripada hadis ni, para muhaddisin, para ulama sebagai syarah hadis ni, banyak yang kita boleh buat kesimpulannya. Satunya, loba sahabat Nabi dia nak tahu supaya ibadat dia nak betul dengan ibadat Nabi. Dia ambil berat masalah ibadat. Jadi kalau tak ambil berat, dia tak pergi mula. Usaha dia mau pakat pergi jumpa nak tahu hak ibadat Nabi itu, tanda kata sahabat-sahabat dulu amat ambil berat tentang masalah ibadat. Yang kedua dalam masalah dalam hadis ini juga dia kata Nabi maksum, taqaddama ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi dalam keadaan Nabi kita maksum, walaupun dosa kecil pun maksum juga. Kita tengok banyak dalam hadis-hadis, sehingga ada dalam hadis Bukhari dia kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Aku taubat istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali, dan satu riwayat lain mi'atu marrah, 100 kali. Jadi macam mana Nabi maksum, tak ada dosa sikit abuk tu hidup istighfar sampai 100 kali sehari, tak belawai kan? Pedah gapo? Waliknya biasanya apabila ada istighfar ni mesti dia kena orang berdosa, orang bersalah. Tu baru mari tutup supaya istighfar dan taubat. Tapi Nabi maksum dimula lagi daripada segala dosa-dosa. Macam mana Nabi bertaubat kepada Allah sehingga sampai kepada 70 kali ataupun 100 kali? Maka ulama memberi jawapan dalam masalah ni, dia panggil al-hikmah li tashri'i li ummatihi. Jadi hikmah Nabi kita taubat sampai 70 kali sehari sampai 100 kali sehari itu sebagai tasyri' kepada umat dia supaya bertaubat kepada Allah, supaya beristighfar kepada Allah. Dia sendiri itu tak ada gapo lah, tapi dia buat tu untuk nak tasyri', untuk nak menggalakkan umat dia supaya buat ratib. Yang tiga yang kita tanya dulu dia ni, dia kita tanya masalahnya semaya hak mula-mula. Boleh jadi isteri-isteri Nabi royak kepada mereka masalah semaya. Dia tak tanya hal lain. Tu nak ayat kata pentingnya semaya dalam segala ibadat yang besar-besar. Sebab tu dalam hadis Nabi tanya, hadis Ibnu Mas'ud, dia kata, aku tanya Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan gapo hak Tuhan suka sekali? Nabi jawab kata, as-salatu ala waqtiha, semaya di dalam waktu. Ibu segala ibadat yang paling suka oleh Allah. Abdullah Ibnu Mas'ud dia tanya Nabi, Nabi jawab kata, as-salatu ala waqtiha, semaya dia awal-awal waktu, semaya dalam waktu. Sebab itulah tak ada dah ibadat. Kalau jenis ibadat lain tu dia ada anurum banyak. Puasa kalau sakit tak puasa tak apa, boleh qada. Dalam musafir tak puasa apa tak apa, boleh qada. Tapi semaya tak ada anurum. Sakit secara mana, walaupun musafir, walaupun sakit, walaupun apa sahaja, tidak kecuali semaya. Selama ada akal, selama ada tuai duk khabar, akal ada, maka taklif semaya selama tu kena semaya. Tak boleh semaya boleh berdiri, kena semaya boleh duduk. Tak boleh semaya mengikut keadaan yang mampu dia semaya. Tak ada rukhsah bab semaya sah. Dan adapun ibadat lain yang ada qayyud win juga. Puasa ada qayyud win, haji ada qayyud win, tak cukup syarat dia tak. Tapi semaya ni ada dua ni kena semaya. Itu penting ayat ibadat semaya. Seterusnya yang ketiga, dia kata hadis ni hadis yang Nabi nak riwayat kata sunnah Nabi dalam buat amal ibadat tu pasal ni. Dalam buat amal ibadat besar-besar ni tak boleh pergi tambah, tak boleh kurang. Dia panggil al-ittisad fil ibadah. Makna pertengahan dalam bab ibadat Nabi kita. Semaya tak yang suka satu ibadat yang paling dikasihi oleh Allah.
Tapi kita nak semaya telajak sampai tinggal tala ibadat-ibadat lain tak boleh. Macam mana dia ni nak semaya sunat sokmo menyalahi sunnah ya mana? Tu mana dia panggil amal ibadat Nabi kita sunnah. Nabi kita dalam amal ibadat ni dia panggil wasat, tengah. Nah, tak telajak, tak kurang, pertengahan. Jadi hak ni hak amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang telah dibuat contoh oleh Nabi kita. Dia kata, Ibn Hajar kata, wa tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hanafiyyatus samha. Jalan ni Nabi kita dalam buat amal ibadat yang dinamakan sunnah. Dia panggil sunnah. Jalan ni Nabi kita buat amal ibadat, dia panggil sunnah ataupun al-hadiyu. Khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik jalan ni dalam buat amal ibadat, jalan ni hak Nabi kita buat. Ataupun panggil juga sunnah. Ini dah. Dia kata fayuftir. Nabi bukan puasa semua. Jadi kalau orang pergi ngaku dia kata dia ni rajin buat amal ibadat, puasa semua. Dah, hingga berhenti hari raya ya. Ni dia panggil menyalahi sunnah Nabi, menyalahi jalan Nabi. Dia fikir kata molek. Dia fikir kata molek, semaya tahajud semua, dia fikir kata molek, puasa semua, tapi hakikat sebenarnya tak molek kerana Nabi menyalahi sunnah Nabi. Fayuftir, Nabi kita buka puasa liyataqawwa 'ala shaum, supaya gagah. Tak ada puasa kalau Nabi. Wayanam, dia tidur, tak ada Nabi semaya ambil daripada malam jaga sampai cerah, tak ada. Dia ada bagi masa, ada ketika semaya, ada ketika tidur. Kalau nak borong semaya talak tu tak boleh, menyalahi sunnah. Jadi melampau. Al-ghulu dia panggil telajak. Hak ni dalam agama kita sangat-sangat larang. Tak boleh telajak doa dalam buat amal ibadat. Wa yatazawwaju, Nabi kita berkahwin. Ini sebagaimana agama-agama lain tu terlajak. Mari agama besar, orang yang pakai agama ni tak boleh bini, tak boleh lelaki. Kristian pun sebab tu juga. Kalau padri dia duduk dalam gereja, duduk dalam ketik, dia tak boleh lelaki, tak boleh bini. Dia panggil telajak. Islam kita ada tengah, boleh lelaki, boleh bini, tapi dengan syarat-syarat dia. Dia panggil wasat. Itu dia panggil sunnah ataupun minhaj. Kalau orang ngaji pesim lugah baru, dia panggil minhaj ataupun sunnah ataupun hadyun Nabi. Dalam amal ibadat dia panggil minhaj wasatiyah, tengah-tengah. Tidak kering sangat, tidak lega sangat, tengah-tengah. Orang tina boleh berkahwin dengan ada syarat-syarat dia. Bukan tak boleh berkahwin, kerana manusia ni ada nafsu. Dan nak lepaskan nafsu dengan syarat-syarat dia kena menikah. Tak boleh dengan ikut sel. Itu sunnah yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang yang bukan agama Islam, dia silap faham daripada sunnah Nabi wasatiyah ni. Dia banyak kita dengar-dengar orang-orang yang tak faham mana agama Islam kita. Dia kata Islam ni ada Islam saiklan, ada Islam kering, ada Islam hak tak ada mai kering. Islam ni terbagi pada 3. Islam wasatiyah, Islam saiklan, sepuak. Lepas tu yang kata Islam hak kering, sepuak. Lepas tu Islam hak tak ada kering, sepuak. Bagi 3. Barangkali dia ambil daripada sini. Yang sebenarnya agama Islam ni tak ada Islam saiklan, tak ada Islam saigapa, tak ada. Islam tak ada saiklan, tak ada gitu, tak ada gani, ada. Bukan kata ambil daripada wasatiyah sini, Islam tu ada saiklan. Jadi salah dia mau kita tafsir Islam saiklan ni, dia kata Islam hak gitu-gitu. Pesing hak pakai dakwah, pakai baju tanya sekerat, pakai kaprung sikat, tu Islam saiklan. Dia tak ada kering mana, tak ada honu. Dia kata hak katuk habis tu Islam kering. Sutong dia panggil hak tu. Hak tu Islam kering. Lepas tu hak tak ada pakai apa sekarang tu, hak tu hak lega dah. Lepas tu hak naknya dia kata Islam ni comelnya kena Islam saiklan. Jadi bawa pada kalau pakai dakwah kecil-kecil, lepas tu dah tangan segat nampak apa tak apa, betih nampak apa tak apa. Hak ni lah dia nak kita di hari ni, nak Islam saiklan lah tu.
Nanya Islam cycling lagu ni salah. Dalam agama tak ada bagi Islam sutong, Islam cycling, Islam tak ada kering, tak ada. Dan kalau ambil sini salah. Sini bukan makna Islam cycling tak kemah dalam bab agama, longan-longan dah. Maya ate dak ate itu istilah orang-orang asing. Bukan orang agama Islam, dia tak faham agama Islam, dia bagi lagu tu. Dia tengok kedudukan orang tu dia bagi. Jadi kalau nampak hak janggut panggil, hak hebat, hak pani kemah dengan agama tu, dia panggil Islam hak kering hak ni. Hak ni tak boleh pakai. Kena pergi pakai Islam hak cycling. Tu dia bagi. Tapi dalam bagi kita tak ada Islam cycling, tak ada Islam kering. Islam. Balah mana ajaran Islam balah tu, balah mana sunnah Nabi balah tu. Dah kenapa hasil? Banyak kita ada tengok surat khabar, tengok TV tu kadang-kadang mari istilah tu kata Islam cycling. Sebenarnya tak ada Islam cycling. Islam. Nah, perintah Allah dan Rasul sama-sama kena turut. Sunnah dan kitab al-sunnah tu ajaran kita. Tak ada bagi. Yang dimaksud dengan sunnah di sini dia kata sunnah ataupun jalannya Nabi ataupun al-hadyu ni, dia kata amun yashmalul wajib wal mustahab, masuk habis. Sama ada perkara wajib, sama ada perkara sunnah, wa yashmalu al-aqaid, sama ada bab pegangnya, bab etika, sama ada bab ibadat, sama ada bab muamalah, sama ada bab pergaulan. Masuk habis sunnah Nabi ni dalam istilah ulama muhaddisin ni, dan lain daripada istilah ulama fiqh, dia merakumi semua. Jadi istilah hak paling luas sekali hak kita kena pegang istilah sunnah hak yang dipakai oleh ulama al-muhaddisin. Masuk habis. Dan tak kira wajib sunat. Adapun kalimah sunnah dalam istilah fiqh dia panggil muqabilul wajib. Tu kena faham istilah. Dalam ulama fiqh ataupun di sisi ulama al-fuqaha, sunnah ni ma yuqabilu al-wajib, perkara yang muqabil bagi wajib. Jadi sunnah buat boleh pahala, tinggal tak ada gapo. Wajib buat boleh pahala, tinggal berdosa. Lawan wajib sunat tu lah. Sunat tu sunnah hatullah tu. Dan itu di sisi ulama fiqh. Kalau dalam kitab-kitab fiqh sebut kalimah sunnah, makna sunat hatullah. Maknanya buat boleh pahala, tinggal tak ada boleh dosa. Lawan bagi wajib. Dan itu di sisi ulama fiqh. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi dalam Quran sebut kata sunnah al-hadyu ni, semua masuk habis. Merakumi sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada ibadat, sama ada muamalat, sama ada pergaulan hari-hari itu yang panggil sunnah Nabi. Hak tu hak yang dimaksudkan di sini. Nah, jalannya Nabi ni bukan pada hak wajib saja. Bukan wajah hak istilah fiqh saja. Jadi kena pakai istilah hak umum, iaitu masuk habis. Ataupun kecek mudah-mudah lagi sunnah Nabi ni 4 perkara hak duduk di Nabi. Wa ima perkataan Nabi, wa ima perbuatan Nabi, wa ima pengakuan Nabi, wa ima sifat Nabi. 4 perkara ni dinamakan sunnah. Inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis alaikum bisunnati. Banyak hadis-hadis adalah kamu ikut jejak langkah sunnahku. Jadi ikut perkataan Nabi, ikut perbuatan Nabi, ikut pengakuan Nabi, ikut sifat Nabi, ikut suluk Nabi, segala yang tubik daripada tubuh Nabi itu yang panggil sunnah. Itulah. Nah, banyak juga silap faham ni. Masalah jalannya ni yang kena buat tubik sa. Kebanyakan buat tubik sa adat. Adat tu tak mesti turut Nabi dah. Dan perkara dunia. Sunnah-sunnah ni jalannya yang berkaitan dengan ibadat. Dalam kerap ibadat yang panggil sunnah. Kadang-kadang kita biasa dengar kau tu sunnah, kau ni sunnah. Di Mekah tak sana kapal. Kau tu sunnah, kau tu sunnah. Speaker ni bukan sunnah dia kata. Kerana zaman Nabi tak ada buat.
Pergi Mekah pun Nabi naik unta. Duk Madinah pergi ke Mekah buat haji, jalan kaki, buat umrah naik unta. Ni jawabnya dia tak faham kelima sunnah. Jadi maksud kelima sunnah dalam lingkungan ibadah. Adapun speaker ni dia bukan ibadah. Ni dia panggil wasilah. Wasilah ni tak ada kena-mengena dengan sunnah Nabi. Nabi tak ada suruh ban sunnah Nabi. Speaker bukan sunnah, wasilah. Tak ada kena-mengena. Tak ada dituntut. Tak ada suruh turut Nabi. Mana turut Nabi kan pecah speaker, tak sampai ke speaker ban dengan mulut itu. Tak. Kerana speaker ni yang panggil wasilah, bukan ibadah. Yang dituntut turut sunnah Nabi ibadah, iaitu ban. Ban kena turut sunnah. Tahu kifiyah daripada sunnah Nabi. Nabi ban lagu mana, kita kena ban lagu tu. Adapun wasilah ban, nak guna speaker kan, nak guna apa sahaja tu. Begitu juga kita pergi ke Mekah. Haji itu sunnah Nabi. Masalah kapal nak pergi tu wasilah. Kena becek boleh ni. Antara wasilah dengan sunnah. Kadang-kadang orang borang habis. Ni bukan sunnah. Kalau nak turut sunnah, baik tak usah pakai speaker. Kalau nak turut sunnah, jalan kaki pergi ke Mekah. Semua tu adalah silap faham. Sebab kata sunnah ni lingkungan dalam bab ibadat saja. Hadis ni juga dia nak rakyat kelebihan orang nikah. Kerana orang sahabat yang kedua tadi, dia kata, sahabat yang tiga tadi, dia kata atazawwaju, aku tak saya berkahwin. Tapi Nabi kata aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada berkahwin bukan daripada sunnahku. Jadi boleh buat kesimpulannya, nikah kahwin itu adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok dalam kitabah nikah kita ada baca, kita ada dengar an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam kitabah nikah, bermula nikah tu adalah sunnahku. Siapa dia benci kepada menikah bukan daripada jalan aku. Islam ni ya suruh nikah. Bahkan dia tambah dalam pula dia tumbuk fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathla wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam Quran surah An-Nisa, tak mula-mula tu bab nikah ni suruh ambil dua dulu. Bukan sah. Fankihu ma taba lakum minan nisa, adalah mu berkahwin yang comel-comel, yang juruh-juruh, yang baik-baik daripada orang tina. Masna, dua. Adalah kamu menikah dengan orang tina hak comel, hak juruh, dua orang dulu dah. Masna wa thulatha, ataupun tiga kalau boleh lagi. Waruba, ataupun 4 kalau boleh lagi. Lepas tu penuh klik gustai klik semula fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nampak kata tak boleh nak adil, 2 tak boleh nak adil, 3 tak boleh nak adil, lebih lagi 4 tak boleh nak adil, kena gustai klik kepada hak paling kurang sekali fawahidah. Jadi ya cak mula-mulanya cak 2 dulu. Ayat kata agama kita ni sangat-sangat galak suruh umat dia berkahwin. Sehingga Nabi dia berbangga-bangga dengan umat dia, zuriat dia banyak. Ni sunnah Nabi kita. Tu berkahwin. Seterusnya daripada hadis ni juga, jadi sahabat hak pergi kumpulan pergi tanya tadi tu semua guna kiyah belaka, guna otak. Jadi kawan ni nampak kata kena puasa semua, kawan ni nampak kena tak boleh bini, kawan ni kena kata kena semaya malai semua. Semua tu guna otak, dia panggil guna kiyah. Kiyah. Jadi memberi isyarat kepada hadis ni, dalam amal ibadat ni tak boleh guna akal kita, kena guna sunnah. Apabila Nabi royak sunnah dia lagu ni baru mereka faham. Dia nak royak kata guna sunnah tak boleh. Sebab tu ada kaedah. Ada kaedah dalam bab ibadat, dia panggil al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ambil daripada sini. Asal dalam bab ibadah ni ya tauqif. Tauqif makna waqafa 'alan nas.
ataupun al-wuquf ala nas, kena ada nas. Kalau tak ada nas, tak boleh. Kalau ada, boleh. Tu ambil daripada kaedah ni. Ulama' yang waktu tubik satu kaedah kata al-aslu fil ibadah at-tauqif ataupun tauqifiyah. Mana kita nak buat ibadat, satu ibadat ni tak boleh guna akal sikit apa. Tak boleh guna akal sikit apa. Ia tauqif, ia terhenti di atas nas. Kalau ada nas boleh, kalau tak ada nas tak boleh nak buat. Ia lain daripada ba'da. Al-aslu fil adati al-ibahah. Kalau ba'da, yang tak sakut dengan ibadat, ia tak diharuh dulu. Kita nak nampak mudah-mudah. Kalau ibadat ni duduk di api merah dulu. Duduk di api merah, tak boleh pergi. Nanti api hijau ada. Api hijau ada, boleh pergi. Salahnya ibadat kena tengok nah dulu. Nah ada, boleh buat. Duduk di api merah dulu. Nanti api hijau mari, boleh pergi. Balik ba'da duduk di api hijau dulu, boleh pergi. Sehingga mari lari, baru boleh berhenti. Ya, akal tu. Nah, ini kaedah. Kaedah dalam ibadat dia panggil tauqifiyah. Tauqifiyah makna kena ada nas. Kadang-kadang kita biasa dengar dia kata setengah-setengah ibadat tu dia kata pandai-pandai duk lari orang buat gatu buat gani. Nabi lari ke dah. Setengah lah. Wak gatu wak benda bid'ah, gatu wak benda bid'ah gani. Demo duk lari orang buat benda ni. Benda ni molek. Nabi tak ada lari, kena dia mau lari. Jawab lagi kan? Jawabnya tak ada nah tu artinya lari dah. Apabila satu-satu ibadat tak ada nah tu maknanya lari. Tu bukan kita lari. Tauqif. Jadi apabila tak ada nas maknanya ia lari. Bukan mesti kena Nabi lari dengan suara lagu tu dah. Tak ada nah tu dia lari dah. Tu makna lari. Tu jawab tadi. Nah. Habis. Lepas tu dalam bab ibadat ni pula dia kata, saya ingat ada banyak ulama-ulama salaf dulu daripada sahabat Nabi. Dia kata al-iqtisad fi sunnati ahsanu minal ijtihad fil bid'ati. Kita buat amal ibadat terhenti mengikut sunnah Nabi walaupun sikit lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh berkaca-kaca peluh buat amal ibadat tapi tak betul dengan sunnah. Dia lawan sunnah ni dia panggil bid'ah. Lawan sunnah. Lawan sunnah bid'ah lah. Lawan bid'ah sunnah. Dua ni ya tak boleh masuk ke mari. Apabila dalam ibadat lah. Dalam ibadat apabila tak kena gelang sunnah, ia dia kena gelang bid'ah. Ataupun apabila dia kena gelang bid'ah, ia tak kena gelang sunnah. Ia berlawan semua dua. Malah. Nah, lalu tu adalah ulama-ulama di antara sahabat Nabi sendiri, ada yang tubik fatwa dia kata, tengok Abdullah bin Mas'ud dia kata, al-iqtisad fi sunnati. Kita buat amal ibadat terhenti di atas sunnah walaupun sikit ahsan, lebih molek, lebih comel, lebih baik daripada kita buat amal ibadat banyak tapi kurang masuk lock dengan sunnah Nabi. Yang seterusnya dia kata al-ibrah fil ibadah bil kaifi la bil kammi. Ibrah, Tuhan nak kira ibadat kita ni duduk di kaif cara, bukan duduk di banyak. Dan bukan duduk di molek, duduk di kena. Ibadat kadang-kadang kita tengok molek tapi tak betul. Dia tak kira je. Dia kira dia betul. Dia tak kira di kamiyah dia, bilangnya dia banyak mana, dia tak kira. Dia kira dia betul. Dia tak kira dia molek, dia kira dia betul. Kira dia muwafaqah dengan sunnah. Jadi demo tadi habis diri dah molek dia tu. Kalau tak bini ni comel benar dia kata. Kalau semaya sokmo ni tak ada dah comel semaya ibadat. Kalau puasa sokmo ni comel dah puasa ni ibadat. Tapi ia tak betul. Walaupun molek di sisi demo tapi tak betul. Sebab tu tak kira molek, ia kira betul. Kaedah dalam bab ibadat akan diterima oleh Allah, ia tak kira molek, ia kira betul muwafaqah dengan sunnah. Nah,
ibadah dia. Banyak kita mari dengar kisah-kisah dia dulu. Satu ketika seorang khalifah Al-Umayyah, Marwan bin Abdul Malik, dialah orang baca ketubah belum semaya hari raya. Satu ketika Abi Sa'id Al-Khudri dia kata akhraja Marwan al-manbar fi yaumi 'aidin. Khalifah Marwan bin Abdul Malik pada hari raya dia waktu bik member daripada masjid tubik kita pada dia kata fabada bil khutbati qabla as-salati. Dia baca khutbah dulu belum sembahyang. Ini namanya akan menyalahi sunnah. Nabi dia semaya dulu baca khutbah raya. Dia tak sembahyang Jumaat, baca khutbah dulu lepas tu semaya. Adapun raya semaya dulu lepas tu baca khutbah. Tapi Marwan di zaman dia kalau dia pergi semaya dulu lepas tu pergi baca khutbah, orang akan akid punggung dia tak dengar khutbah dia. Lepas tu dia tukar, buat lagu mana nak dengar khutbah dia, dia pergi baca khutbah dulu lepas tu semaya. Orang pertama menyalahi sunnah dalam bab baca khutbah hari raya. Lalu tu dia kata faqala rajulun ya Marwan, wahai orang ulama bangun tanya Marwan, wahai Marwan, dia kata khalafta sunnah, mung menyalahi sunnah Nabi. Sunnah Nabi semaya raya dulu lepas tu baca khutbah. Adapun mung ni baca khutbah dulu lepas tu semaya raya. Perbuatan mung ni dia panggil khalafta sunnata, mung ni menyalahi sunnah Nabi. Walam yakun yukhriju fihi wa bada'ta bil khutbati qabla as-salat. Nabi ya tak ada ambil member dalam masjid pikul pergi kepada semaya dah. Dia baca semaya, baca khutbah dengan tata tanah gitu. Tu ya sunnah. Ni nak ayat tu di zaman tu ada orang bangun royak kebenaran, royak ibadat hak yang sebenar mengikut sunnahnya pesen ni. Tu nak ayat sebagai contoh kata dah tu bentuk menyalahi sunnah Nabi sebagai contoh. Hak patut tidak ditiru. Banyak lagi dalam hal ni, dalam bab tak mengikut sunnah dalam buat amal ibadat ni dia bahaya. Ada riwayat hadis Muslim. Dia kata an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan, di zaman Nabi ni ada seorang lelaki yang akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Dia makan sekali dengan Nabi dengan tangan kiri. Mengikut sunnah Nabi kata apabila kita nak makan ni samillah kul biyaminik wa kul mimma yali. Ikut sunnah Nabi dalam bab makan samillah bismillah, kul biyaminik makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yali makan hak dekat dengan kita dulu. Jadi kita tengok sekaligus benda kecil ni, tapi sunnah tak ada kecil besar, semua penting lah. Dia tak ada bagi hak sunnah besar, sunnah kecil, tak ada. Sunnah yang disebut kata sunnah Nabi kalau penting belakang. Jadi orang ni dia makan sekali dengan hidayah Nabi, dia pergi makan ambil dengan tangan kanan, tangan kiri. Lepas tu Nabi lari dia, Nabi kata kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati', dia kata aku tak boleh makan tangan kanan. Tak boleh makan, bukan uzur nak pegang dengan tangan kanan dak, takabur. Lawan Nabi. Duk makan sekali dengan Nabi, Nabi suruh makan dengan tangan kanan, ambil makanan dengan tangan kanan, suap bermulut dengan tangan kanan. Dia kata aku tak biasa makan dengan tangan kanan. Aku seumur hidup aku duk biasa dengan tangan kiri. Takabur lawan Nabi, lawan sunnah Nabi. Bukan besar ni bab makan. Qala, lalu tu Nabi berdoa, Nabi kata lastata'ta, mu tak kuasa. Berkat mulut Nabi itu dia kata ma mana'u illa al-kibr, kerana dia takabur. Sehingga berkat Nabi doa la istata'ta tu fama rafa'aha ala fihi, sehingga dia jadi kerah tangannya, jadi apa ni, mati kaki tangan sebelah lepas pada tu. Ini hadis riwayat Muslim. Tu orang lawan dengan sunnah Nabi. Tengok itu perkara kecil ya, bab makan tangan kiri.
Apakah sunnah besar-besar kita menyalahi sunnah Nabi, itu kau teruk lagi. Jadi ayat atas sunnah Nabi itu tak ada kecil, tak ada besar, semuanya penting yang kita patut kita kena buat belaka. Abu Bakar dia kata, biasa Abu Bakar dia kata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Aku tak biasa tinggal sunnah hak Nabi buat, illa amiltu bihi, melainkan aku buat belaka. Hak mana Nabi buat, aku tak ada pilih, buat belaka. Jadi banyak orang learning dia pergi dalih sunnah dengan istilah fiqh. Dia kata semaya sunat, semaya kapit waktu, dapatkan sunat ya, buat boleh pahala, kalau tak buat pun tak apa-apa. Gibuh dapatkan ataupun gibuh ya. Maya sunat ya. Gibuh situ. Jadi wak hina-hina, wak tak ada arti dengan sunnah. Di zaman sahabat dulu dia tak ada farq. Istilah ulama hak wak tu ke dia sebagaimana istilah hak asalnya yang masuk abih, masuk wajib, masuk sunat, masuk abih. Cuma istilah ulama mutaakhirin fiqh ni ya bagi sunnah ni makna muqabil al-wajib. Tapi yang dituzin tengok Abu Bakar dia kata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi. Aku tak biasa tinggal amalan sunnah hak Nabi kita buat dari sini, illa amiltu bihi, melainkan aku buat. Wa inni la aksha in taraktu syai'an min amrihi an uzira. Aku takut apabila aku tinggal sunnah Nabi, aku akan gelecah daripada jalan yang sunnah. Tinggal sunnah Nabi, gelecah atau balik lagi. Itu nak ayat tu, zaman sahabat dulu tak ada pilih. Mari zaman kita mutaakhirin dia jadi pilih, hak ni sunat, hak ni wajib. Hak sunat kita tinggal tak apa, hak wajib tak boleh, kita kena buat. Tu pun ulama fiqh dia buat bagi hukum tubik sunat wajib tu bukan berarti suruh kita tinggal hak sunat. Ulama bagi hukum taklif kepada wajib, kepada sunat, kepada haram, kepada haruh, kepada makruh. Bukan misalnya hak sunat nak suruh kita tinggal tak. Dia nak tahu ma yatarattabu 'alal wujub tu gapo. Misalnya puasa ya wajib. Kalau itu apabila tinggal benda puasa ni yatarattab 'ala benda wajib tu, ya kena qada. Nak tahu tu ya. Bukan berarti ulama buat sunat wajib nak suruh kita buat hak wajib saja, tinggal hak sunat, bukan. Semua perintah Allah, semua sunnah Nabi kita kena buat semua pada mastata'tum, pada yang kita kuasa. Yang kita cek dalil. Banyak kita tengok dia ambil asmaya, cuai air tek sikit, dia ambil hak sunat, hak paling kurang sekali dia tinggal sunnah. Astagfirullah. Sebab tu dia kata orang buat sunnah, orang tu dia faham perkara hak menyalahi sunnah, dia faham molek bid'ah, menyalahi sunnah. Tapi orang buat bid'ah dia tak faham sunnah. Dia balik betul. Orang buat amal ibadat teruk sunnah, dia reti perkara hak menyalahi sunnah, dia tahu, dia faham benar-benar perkara hak menyalahi sunnah, lalu tu dia pergi buat hak betul dengan sunnah. Tapi orang hak pergi buat amal ibadat hak menyalahi sunnah ataupun ibadat hak bid'ah, dia tak reti hak sunnah. Ambil air semaya, ramai tek air, tek di ujung-ujung, tek di dahi sikit. Ini dia tak faham sunnah. Sunnah Nabi ambil asmaya dalam bab sapu, dia sapu bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma adbara. Nabi ambil asmaya, ambil tangan dua ni celok air, bada'a bi muqaddami ra'sihi, sapu ambil daripada kepala, mari ke belakang, wa adbara, mari depan. Adbara thumma aqbala, mari depan. Sutai kepala sapu. Ini hak sunnah Nabi. Tak ada hak Nabi cuik cek tiga orang rambut, tak ada. Ketika dia pakai serban, jadi ketika dia pakai serban, tak air sini sikit, lepas tu sapu atas serban. Lepas tu ketika pakai serban tak apalah.
Bagi tak pakai serban ni kita buat lagu tu juga. Hak tu hak paling kurang sekali. Nah, hak paling kurang sepenuh sekali. Nah, tapi apa kita amal ibadat kita ambil hak paling kurang, tak ambil hak sempurna. Sunnah Nabi dia siapa habis. Siapa pergi belakang, siapa mari depan. Itu hak sunnah Nabi sebagaimana hadis Utsman riwayat. Wuduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ni kita kena mengaji belakang ni, kena muzakarah, kena ada cara dia. Kita tengok Imam Syafi'i, ayat lagu mana dalam bab ni? Imam Syafi'i sendiri ni. Imam Syafi'i kita tengok dalam kitab Manaqibus Syafi'i bagi Imam As-Suyuti. Dia ada nakal daripada kitab Imam Syafi'i. Dia kata, Imam Syafi'i kata, ajma'al muslimuna, ijma' segala orang Islam, ala anna man istabana lahu sunnatun, siapa yang nyata baginya satu sunnah Nabi, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satu perkara, satu-satu ibadat dia nyata bagi dia, kata sunnah Nabi buat lagu ni, lam yahilla lahu an yada'aha, tidak halal dia tinggal sunnah Nabi liqauli ahadin, dia ambil kata orang lain. Bila nyata dah, misalnya dalam bab asmaya, nyata dah Nabi kita ambil asmaya dengan sapu semua kepada, maka tidak harus kita tinggal kita pakai hak orang kata ambil sapu koda 3 orang rambut. Dia kata sapu 3 orang rambut. Tak tengok hak Nabi buat sendiri, sapu habis sutai kepala. Mengikut Imam Syafi'i dia kata halal kita pakai hak dia, sedangkan kita tinggal sunnah Nabi hak cerak-cerak hak nyata. Imam Malik pula dia kata as-sunnatu safihatu nuhin, safinatu nuhin. Imam Malik dia buat ibarat sunnah Nabi ni supaya perahu Nabi Nuh di zaman kita lah. Man rakibaha naja, siapa dia naik atas perahu Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh, dia tu jaya, tak tergelam, tak kena banjir. Wa man takhallafa anha gharaqa, siapa dia tertinggal daripada perahu Nabi Nuh, nescaya tergelam air. Ya banding sunnah Nabi di zaman kita lah ni, Imam Malik rahimahullah dia kata sunnah Nabi kita ni perahu Nabi Nuh. Di zaman umat Nabi Nuh orang berjaya, orang duduk dalam perahu. Zaman kita lah ni orang berjaya, orang duduk dalam sunnah Nabi. Bila tak turut sunnah Nabi, bila tertinggal daripada sunnah Nabi, dia selera. Nah, dia menyeleweng. Sebab itulah penting di hari ini kita kena muzakarah semula, kena murajaah semula dalam bab sunnah, kena dan munasabah dah kita majlis ihya sunnah. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita muzakarah pada malam ini berkenaan dengan banyak ulama-ulama karya kita dalam bab pergi dengan sunnah Nabi. Dan di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi, sakupak dengan kecek khas sunnah Nabi ni, dia karya satu kitab nama dia Al-I'tisam. Al-I'tisam bagi Imam Asy-Syatibi, 3 juzuk dalam kitab ni duk bahas khas sunnah semata-mata. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab sunnah, dia bahas cara sunnah semata-mata. Sebab itulah kita di hari ini kena ulai kaji semula, kena kembali klik kepada asal ihya sunnah, barulah kita betul dengan apa ni khandak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita apa yang kita dengar tadi insya-Allah kita akan guna dan menuju kepada keredaan Allah. Betul amal pada kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tu malam ni sama sudah kita kata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustaz kita. Balik Tina ada soalan balik Tina. Kau esok balik Tina dulu lah. Ada tak bunyi
Tak ada punya tak ada soalan. Ada tak? Ada. Ada atau buka oleh yang atas kita lah. Boleh 3 soalan pada dah. Dah. 5 minit, 10 minit dah. Tapi ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya Ustaz sikit, kena semaya hajat lepas semaya jemaah. Nak kali semaya jemaah, semaya hajat. Sudah jemaah semaya hajat, sudah semaya jemaah semaya hajat. Sunnah ke atau tak sunnah? Ini baru dah, hajat dah. Dia kata baru dah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita suluh kepada zaman Nabi dan juga zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalifah 4, dan tidak ada waris semaya hajat lepas daripada Jumaat. Tidak ada waris. Gilah cari kitab mana pun bab salatul hajah ba'da al-jum'ah, tak ada. Cari dalam kitab fiqh, dalam kitab mana pun bab salatul hajah ba'da al-jum'ah, tak ada. Jadi kesimpulannya masalah ni ya panggil khilafus sunnah lah. Jawab mudah-mudahan khilafus sunnah, tak ada dalam sunnah. Jadi sebab tadi orang buat, dia fikir kata molek, dia guna otak dia, dia tak guna tauqif, dia tak guna nas. Jadi apabila mendahului akal, maka di situlah walaupun akal kata molek, tapi yang sebenarnya tidak molek, mengikut hakikat yang sebenar kerana menyalahi sunnah. Nah, itu jawab mudah-mudah. Jadi bahkan apabila lagi melazimi itu pun tak boleh dah. Ya, amal ibadat ni ialah gini. Kalau hak Nabi tidak melazimi, kita tak boleh nak melazimi. Ya sunnah, nak Nabi betul dengan sunnah ni, ya kena muafakat. Muafakat pada kamiyah bilangi, muafakat pada masa, muafakat pada kaifiat, cara buat. Misalnya masa, kita pergi semaya pada masa yang dilarang oleh syarak, dia panggil menyalahi sunnah. Tak betul. Nabi buat ketika ni, kita pergi buat ketika ni. Nabi buat ketika ni, kita pergi buat ketika ni. Yang kedua, Nabi buat banyak ni, kita pergi buat lebih. Ataupun kita pergi buat kurang. Mudah-mudah semaya rakaat syiah dah, semaya subuh 2, semaya 4, kita pergi buat 5. Itu menyalahi kamiyahnya, tak boleh menyalahi sunnah. Jadi sama ada bilangnya, kalau ibadat ada bilangnya, kalau ibadat ada masa, kita tak boleh menyalahi masa, kena supaya belakang. Apabila menyalahi, dia panggil khilafus sunnah. Jadi bab semaya hajat ni tak ada dalam kitab-kitab. Lepas tu orang ada buat tu. Jadi orang ada buat tu, dia pakai otak dia jawabnya. Dia taqdimur ra'yi 'ala naqli. Dia fikir kata baik. Jangan suka kata benda baik ini nak betul dengan sunnah. Jangan faham kata benda baik tu semua tu. Rumah boleh kereta tak? Kereta baru rumah ni jiru rumah kita lah ni Tak ada. Ramai ajak tak dapat ML tu jiru kereta. Jadi nak tahu cerak tak ceraknya, maknanya kita terang, kita tengok dalam kitab-kitab ataupun dirujuk pada amal as-sahabah, amal Nabi. Ada kat zaman Nabi hajat supaya kita lah ni hajat supaya ya. Bahkan hajat Nabi itu lebih besar daripada ni. Pergi perang hijrah lebih besar ni. Kita nak pergi situ, nak pergi sini, nak buat kata nak buat ni semua hajat. Nabi lebih besar daripada hajat daripada kita lagi. Tak ada buat gapo. Itulah. Jadi kesimpulannya bab semaya hajat ni merembak benar tempat kita. Jadi hak dak buat tu maknanya mendahului gamu, pakai gamu supaya tak adil lah.
Hak nak puasa semua. Hak ni pun semaya hajat semua. Kadang-kadang setengah sejid tu 40 tahun dia kata. Kuat. Lepas tu kalau kita tanya, dia kata, suk terik kita tanya, dia kata baba dulu buat. Tu. Cuk situ. Kalau kamu orang boleh mati kita ni dekat kubur dah. Ya. Kamu tu dia. Ya banyak gamuk belaka. Padahal kadang-kadang kalau hak soreh bina dia atas kubur ni soreh tak boleh. Bina dia atas kubur. Tapi baba sendiri tunggu sendiri duk cegup. Tu masalah. Tu masalah. Kena fikir banyak, kena fikir. Usaha fikir insya-Allah taala. Nah, sekolah musalla di Masakit lah. Dia ada dah semua ada mayat dah. Mayat nak ikut tak ada. Orang ramai buat muah suku dah. Soal muah itu dia semaya jemaah ni jangan we semasa dua jemaah. Kena we lepas sasa dulu. Dan kena we lepas satu jemaah belum nak buat jemaah yang kedua, kena we habis selesai jemaah yang pertama dulu. Dan maka ada ulama kata makruh dia buat dua jemaah. Dan ada setengah ulama kata sampai kepada tidak sah. Masatullah dua jemaah. Kena we lepas satu-satu jemaah dulu. Kerana apa dia kata? Ilahnya dia kata kerana menafi hikmat Jumaat. Apabila masatullah dia buat dua Jumaat tu menafikan hikmat semaya Jumaat. Hikmat semaya Jumaat supaya kita selain daripada boleh pahala dah, kita boleh bermesra dengan saudara-saudara kita. Jadi buat lagu tu dia panggil buat timur pecah. Kena habis satu Jumaat dulu, lepas tu buat Jumaat lain. Dah lain. Ada soalan lain tak? Caranya start. Bak rokok ni start. Kita tahu dah tu rokok ni rare dia. Lepas tu dia kata isap lagi. Tahu dah rare. Lepas tu dia kata ni, kita isap batuk juga. Baik aku isap. Aku mana? Yang lahir sunnah aku mana? Dia tahu dah. Lepas tu kacau pula. Itu dia panggil la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman dia tu sehingga nafsu dia boleh patuh, boleh tunduk kepada apa hak aku mari, hukum hak aku mari dia boleh patuh. Selama mana dia canggah dengan hukum hak Nabi, selama itulah dia orang panggil mukmin tidak sempurna. Nah, masalah rokok, majlis fatwa Azhar, majlis fatwa Saudi, majlis fatwa Cularat Menteri tahun 49 haram rokok. Allah. Tak tahu nak bayar. Majlis fatwa hak Azhar pun haram, hak Saudi pun haram, hak negeri-negeri Arab semua haram. Lepas tu tahun 49 fatwa tubik daripada mati. Fatwa hak Cularat Menteri haram rokok. Ada orang mengatakan makruh tak? Ada tempat-tempat kita sini duduk lagi duduk dia makruh. Makruh budu tai. Jadi makruh budu tai dia tak pergi ke rokok. Jadi kita usaha-usaha lah. Usaha-usaha. Ayah kau tinggal dia. Payah. Ya kerana dia jadi adat kita lama. Ada membayar rokok lah ni. Adat lama tu dia nak buat payah, dia kena tadarruk dia panggil. Kakak sikit buat. Ya duduk di kita belaka kalau kita niat molek nawaitu molek insya-Allah taala. Waktu boleh puasa kita boleh tinggal. Boleh tinggal insya-Allah.